kecil sikit dah kuat dah. Ini saya cuba mengikut sebenarnya. 7 surat 161. Surat dia. Saya ada tanda pun lah. Ada tanda. Baik. Kita mulakan kuliah pengajian pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal kiram ashabul nizam syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gelap. Tutup lampu ni. Jadi gelap. Jadi cahaya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata oleh Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan, menerima dengan baik peringatan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang berikan akal yang sempurna oleh Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya, barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama. Yang hormati fadil tuan imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, datang kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita panjat budi pada syukur dan syukur pada Allah kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita lah yang tertangguh. Lebih kurang 4 bulan lah tertangguh sebabkan oleh COVID pandemik ni, pandemik COVID-19. Memang tak dapat apa lah kerana memang semua surau, semua masjid ditutup, tak dibenarkan hadir. So pengajian pun tak ada, semua tak ada. Tapi ini dah ada kelonggaran ini dah dibagi oleh kerajaan. Maka dapatlah sekali lagi insya-Allah kita meneruskan lah, sambung baliklah kuliah kita. Saya pun dah lupa dah berhenti ke mana. Kalau ikutkan talikan saya Ustaz, 07/3/2020. Benda tu. Bulan 3. Benda tu. Muka surat 76, cara mendapatkan 76. 76. Surat 76. Kau surat 76 cara mendapatkan iman apa? Cara mendapatkan iman. Okey, insya-Allah kita sambung cara mendapatkan iman. So kita masih lagi
Okey. Sebelah 3. Kita masih dalam tajuk iman wajib dipelihara dan dipertahankan. Hari itu kita dah lihat pembahagian iman hari itu. Ada 5 pembahagian iman. Pertama, iman taklid, berdasarkan kepada apa yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharah Tauhid. Kitab Tuhfatul Murid yang mensyarahkan kitab Matan Jauharah Tauhid karangan Imam Ibrahim Bajuri. Di situ nyatakan bahawa iman terbagi pada 5. Iman taklid, iman ilmu, iman iyan ataupun ayan, iman hakun, dan yang kelima iman hakikat. Iman taklid ni dia iman ikut-ikutan atau kepercayaan dengan tidak disertai dengan ilmu. Itu iman taklid. Iman ni tak kuat lah. Ada muka surat, kita tengok balik surat 70 tu, surat 70 kan. Iman taklid ni iman yang rapuh, mudah dicelahi dengan syak, zon dan waham. Syak, zon dan waham. Syak ni 50-50, zon ni 75%, waham ni 25%. Ciri-ciri iman taklid ada nyatakan bawah tu. Itu iman dia tak kuat. Kemudian iman ilmu. Iman ilmu ni kuat. Iman yang berdasarkan ilmu pengetahuan, iaitu seseorang yang telah mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi, para rasul, kan, hari kiamat, qada qadar dan sebagainya. Paling kurang yang patut dipelajari oleh seorang muslim yang iman ilmu ni, contohnya sifat 20. Sifat 20 yang wajib pada Allah. Kemudian sifat 20 yang mustahil bagi Allah. Kemudian sifat yang harus kepada Allah. 4 sifat yang wajib pada para nabi dan para rasul. Kemudian 1 yang harus kepada para nabi dan para rasul. Jadi sifat-sifat orang beriman ilmu ni, kalau lihat situ muka 72, imannya serta keyakinannya hanya berdasarkan ilmu dan bertunjang pada akal semata-mata. Maksudnya ilmu iman itu belum mantap juga lagi. Belum juga mantap. Etikadnya disertai dengan dalil yang kuat serta pegang yang kukuh. Mereka benar-benar berada dalam fikiran tauhid yang mantap dan unggul. Sungguh pun begitu, mereka tak kuat melawan godaan nafsu. Nampak? Walaupun dia punya iman itu iman ilmu, kan, berdasar pada ilmu, tetapi masih lagi tak kuat melawan godaan nafsu dan syaitan. Jadi rasa takut ke Allah belum betul-betul meresap dalam hati dan juga jiwanya. Itu dikatakan iman ilmu. Kemudian yang ketiga, iman iyan ataupun ayan. Ini iman orang soleh. Tarafnya lebih tinggi daripada iman ilmu. Hasil daripada latihan mujahadatun nafsi, melawan nafsu yang bersungguh-sungguh. Orang yang beriman ini akan meningkat kepada iman ayan. Orang yang beriman ilmu tadi akan meningkat pada iman ayan. Macam tu. Dan ingatannya sentiasa ingat pada Allah. Sentiasa ingat pada Allah. Imannya bertempat di hati, bukan lagi fikiran. Berdasarkan Allah Taala sebut dalam Quran tu, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala sama ada ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dan mereka sentiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Serta mereka berkata, ya Allah Tuhan kami, tiadalah kamu jadikan sesuatu benda dalam alam ini secara sia-sia. Tidak engkau jadikan secara sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, lindungkan kami daripada azab neraka. Ini iman ilmu, imam ayan ataupun yan. Jadi hatinya sentiasa ingat pada Allah, sensitif dengan Allah, sentiasa merasa kebesaran Allah. Bila disebut nama Allah, gemetar hati dia. Gemetar hatinya. Itu iman iyan atau ayan. Allah Taala sebut dalam Quran,
ayat muka surat 73 tu, innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyan alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman, hanya saja orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang apabila disebut nama Allah maka gementarlah hatinya. Wajilat qulubuhum, mana gementar hati. Bila dibacakan ayat Allah, zadathum iman, iman bertambah. Baca ayat Allah, iman dia bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah dia bertawakal. Kemudian maknanya sabar menghadapi ujian-ujian, muka surat 74 tu, iman iyan tadi, sabar menghadapi ujian hidup, sentiasa mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah, tidak lama dihisap di akhirat besok, mudah masuk syurga. Mudah masuk syurga. Tu iman iyan ataupun ayan. Yang keempat, iman hakun. Kalau iman hakun ni lagi tinggi lah iman ni. Inilah iman yang sebenar, yang dicapai sesudah daripada iman ayan. Seseorang yang telah mencapai iman hakun, mata hatinya melihat Allah Ta'ala. Hatinya setiap kali melihat kejadian Allah, hati dan fikirannya tertumpu pada Allah. Ingatannya pada Allah Ta'ala bukan dibuat-buat, terasa sentiasa hebat dan takut pada Allah. Mana dia sentiasa merasakan kewujudan Allah. Mana kalau sebut dalam kitab tasawuf tu, orang yang sampai pada makam muraqabah. Makam muraqabah ni satu makam kedudukan yang tinggi, mana dia sentiasa merasakan wujud Allah. Allah Ta'ala memerhatikan apa yang gerak-geri yang dilakukan, dia rasakan macam tu. Kemudian hatinya tidak tahu pada dunia dan tidak dapat dilayani oleh nafsu syaitan. Nampak? Hatinya tidak terpaut dunia. Surat 75, hatinya tak terpaut dengan dunia dan tak dapat dilayani oleh nafsu syaitan. Mereka digelar sebagai golongan muqarrabin. Muqarrabin maksudnya apa? Orang-orang yang dekat pada Allah. Asal daripada perkataan qarraba. Qarraba maksud dekat. Taqarrub, hampirkan diri pada Allah kan. Jadi orang-orang iman hakun ni, dia sentiasa dekat pada Allah dan mereka digelar sebagai golongan-golongan muqarrabin. Kebaikan orang soleh dianggap satu kejahatan kepada orang muqarrabin, kerana orang soleh itu masih lagi berlatih-latih dalam mencapai ma'rifatullah. Kemudian mereka juga bertaraf wali Allah. Mereka ni orang yang iman hakun ni, dia taraf wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kemudian 76 pula, mereka sentiasa ada sifat-sifat mahmudah, sifat zuhud, sentiasa ada ikhlas, tawaduk, tawakal pada Allah. Mereka sentiasa menunaikan perintah Allah, tidak merasa gembira apabila dipuji. Dia tak merasa gembira bila dipuji. Kemudian dan tidak merasa hina bila keji. Kalau orang hina pun dia tak kasih, orang keji pun dia tak akan kasih hina apa-apa. Semuanya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih cintakan akhirat daripada cinta dunia. Yang kelima, iman hakikat. Iman hakikat ni yang paling tinggi sekali. Itulah iman yang dikiri oleh para nabi dan para rasul. Muka surat 76 iman yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Kemudian khulafa rasyidin, para sahabat Nabi SAW, dan juga wali-wali besar. Itulah para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka kekal ingat pada Allah, dalam tidur maupun jaga, sentiasa ingat pada Allah. Sama lah macam orang pembahagian orang berpuasa kan. Orang berpuasa 3 kan. Pertama, puasa orang awam. Kedua, puasa orang hawas. Yang ketiga, puasa khawasul hawas. Puasa orang awam ni puasa yang hanya sekadar menahan diri pada makan dan minum saja. Mulut tak jaga, telinga tak jaga. Sedangkan puasa orang hawas, puasa yang bukan hanya sekadar
menahan dia pada makan dan minum, malah anggota badan semua dijaga. Tidak cakap bohong, tidak mengumpat, tidak mencaci orang dan sebagainya. Itu puasa orang awas. Yang ketiga, puasa hawasul hawas. Puasa hawas ibnu awas, hawasul hawas. Maknanya soleh di atas soleh. Itulah puasa para nabi dan para rasul, yang mana puasanya sentiasa ingat pada Allah. Mana sedetik saja lupa pada Allah, maka mereka menganggap puasa mereka batal. Puasa mereka batal. Jadilah samalah juga dengan sini. Iman hakikat. Orang yang sampai iman hakikat ni ialah sentiasa ingatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak lapik macam tu dah. Tidur kan lupa lah. Tak. Bila kita bekerja kan kadang terlupa juga. Tapi kalau kita dengar azan kan, dengar azan orang mengaji, ingat balik. Dengar azan kan orang mengaji kat masjid suara, ingatlah. Lepas tu kan dah kerja kan lupa balik, sibuk dengan kerja pula. Malam pula lah tidur memang tak ingatlah. Para nabi dan rasul lain. Jadi walaupun badan mereka tidur, mata lelap, tapi hati mereka sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Itu kelebihan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Baik, seterusnya kita masuk cara mendapatkan iman. Macam mana nak cara nak dapatkan iman ni? Untuk mendapatkan iman, Allah Ta'ala merintahkan kita supaya melawan nafsu. Itu yang pertama. Untuk dapatkan iman, pertama mesti melawan hawa nafsu. Kerana nafsu yang bersarang di hati sentiasa mengajak kita supaya derhaka kepada Allah. Dalam usaha melawan nafsu ini, kita menempuh 3 peringkat. Pertama, peringkat takhalli. Yang kedua, tahalli. Ketiga, tajalli. Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli dengan tajalli ni daripada manusia, usaha manusia. Tajalli daripada Allah, pemberian Allah, anugerah Allah. Itu tajalli. Sedangkan takhalli ni dengan tahalli daripada manusia sendiri. Manusia kena usahalah. Okey, apa dia katakan takhalli? Takhalli ni maksudnya mengosongkan jiwa kita daripada perkara-perkara dunia, benda-benda mazmumah. Itu dikatakan takhalli, maknanya mengosong atau membuang atau menyucikan. Yang kedua, tahalli, dah kosong isi pula. Tu ustaz, dah kosong isi balik. Yang kosong tu kita kosong benda-benda yang tak elok lah. Isi dengan benda elok. Jangan nak benda tak elok tu buang, isi balik. Ke situ balik. Tak boleh dah. Jadi benda yang kita nak buang tu benda-benda sifat-sifat mazmumah, asal dengki, takabur, riak, menunjuk-nunjuk. Tak? Apa lagi? Sifat-sifat yang tak elok lah. So kita buang. Sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, semua itu buang. Kemudian kita isi dengan tahalli, mengisi dengan benda-benda baik pula. Sifat-sifat mahmudah. Mahmudah, sifat-sifat baik seperti sabar, tawakal, taat, cakap benar. Apa lagi? Zuhud. Banyak sifat-sifat baik Istiqamah. Okay. Baik, kita lihat yang ketiga, tajalli, berasa kebesaran dan kehebatan Allah. Mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia setelah dia dah usaha mengosongkan jiwa, kemudian masukkan benda baik, kemudian Allah Ta'ala kan bagi ilham pada dia. Allah Ta'ala bantu dia. Bila Allah Ta'ala bantu dia, jadi dia merasa kehebatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa kan pemberian dan anugerah Allah pun kita takkan mampu. Gitu. So kita lihat satu persatu. Pertama, takhalli. Takhalam ya, tanpa titik. Takhalam ya, takhalli. Khalla ni mana kosong, mengosongkan. Takhalli ialah melawan. Sini disebut melawan
dan membuang terus semua kehendak-kehendak nafsu yang rendah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu mesti dibenci, dimusuhi dan dibuang jauh-jauh. Maksud nafsu ni nafsu amarah, nafsu yang jahat. Kerana nafsu ni banyak juga pembahagian dia. Ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, mardiyah, mukamalah. Nafsu yang paling jahat tu nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni maksudnya dia dah ada usaha dah untuk buat baik. Dia dah ada usaha buat baik tapi kadang-kadang dia tewas juga. Itu dikatakan nafsu lawamah. Kemudian apa lagi? Nafsu mulhamah. Mulhamah pun lebih kurang macam tu juga. Sama macam lawamah. Tapi dia lagi kuat berbanding dengan nafsu lawamah. Kemudian nafsu mutmainnah, nafsu baik. Nafsu baik. Dia dah banyak dah buat benda-benda yang baik. Pantang saja orang ajak pergi berbuat baik, dia terus bekerja melelah pergi. Kalau nafsu amarah ni, kalau orang ajak ya kan, pergilah kau dulu. Silah. Pergilah dulu, tak apalah, akan ikutlah. Yalah, kita pun dah tahu dah memang dia tak datangnya. Memang dah tahu dia tak datangnya. Nafsu. Tapi kalau kawannya ajak, jomlah karaoke. Copek apa ya, bekerja melelah dia karaoke. Jomlah dangdut kan, kita dangdut. Pokoknya melelah apa ya. Tu nafsu amarah dan juga nafsu lawamah tadi. Lawamah tu dia campur-campur tu. Kan? Tapi dia dah nampak ada benda baik, cuma kadang masanya kadang dia tewas jugalah. Nafsu lawamah. Nafsu mulhamah pun lebih kurang sama dengan lawamah juga. Tapi dia dah banyak dah buat baik dah. Mutmainnah, pantang aja buat baik. Pokoknya belalah dia pergi. Kalau buat benda tak baik dia tak nak. Itu nafsu mutmainnah. Nafsu apa lagi? Radiyah, mardiyah. Itu pun sama juga, lagi baiklah, bagus. Nafsu kamalah pun baik. Macam tu. Kita lihat semula tadi. Jadi takhalli ialah melawan dan buang terus semua kehendak-kehendak nafsu yang rendah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. So nafsu ini mesti dibenci, dimusuhi dan dibuang jauh-jauh. Maksudnya nafsu amarah tadilah. Mestilah kita buang jauh-jauh. Adakah senang kau nak buang pun Ustaz? Senang kau nak buang susah juga. Kalau iman kita tak mantap pun susah juga nak buang. Macam tu. Mesti ada istilah tadi, mujahadatun nafsi. Mujahadah bersungguh-sungguh. Tanpa bersungguh-sungguh pun tak boleh buang nafsu ni. Tak akan buang. Mana orang yang nak berusaha nak jadi baik, dia kena usaha bersungguh-sungguh untuk jadi baik. Dia kena buang ataupun kena tepis apa saja tomahan orang, caci maki orang dan sebagainya. Orang dah tahu sebelum ni dia memang jahat, memang dogi, curi sigarap orang, curi kotak orang, curi tongkes orang, semua pun curi mutan orang, semua dia buat. Dia curi dia orang. Tak? Memang orang dia dah famous lah. Nama dia tu memang orang jahat. Kemudian dia nak berubah jadi baik. So maknanya dia kena berusaha bersungguh-sungguh. Dia kena lipat ganda usaha untuk berubah. Kalau hanya setakat sikit-sikit je usaha, memang tak dapat lah. Lepas tu kawan pun ajak, baru nak buat baik, tiba-tiba kawan ajak cuidian. Jomlah kata cuidian. Wangnya dapat kan, jual dapat je duit dia kan. Baik Baik, seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adda aduwika nafsuka allati baina jambaika. A'da aduwika nafsaka allati baina jambaika. Sejahat-jahat musuh engkau itu ialah nafsu engkau yang terletak di antara dua lambung engkau. Ini sejahat-jahat musuh nafsu itulah. Nafsu ni satu benda tak nampak.
lambung belakang ni belikat ya, belikat dua lambung lah. Okey, nafsu yang terletak antara dua lambung kau itu, belakang itu. Dan nafsu ni ialah musuh yang tak boleh dilihat. Musuh yang tak boleh dilihat, susah nak lawan dia. Kalau musuh nampak depan tu senang kan, tembak je. Dia ada senapang, kita pun senapang. Ataupun mungkin dia senapang, kita boom. Campak boom, dia tak boleh apa, mati kan. Jadi untuk melawan hawa nafsu itu bukanlah satu perkara mudah. Dia merupakan satu jihad juga. Jihad yang kecil kembali pada jihad yang besar. Kalau jihad dalam peperangan, jihad kecil, kata Nabi, jihadul asghar. Bila balik pada jihad lawan hawa nafsu pula, itu dia katakan jihadul akbar. Jihad besar. Jihad besar ni lawan hawa nafsu sebenarnya. Jadi jangan kita anggap bila lawan komunis ke, lawan Jepun ke dan sebagainya itu musuh yang besar. Itu jihad asghar. Yang berat ni jihad dalam badan kita kan, lawan nafsu ni. Yang dah bersarang dalam badan kita ni, itu yang susah nak buat kan. Baik, sabda Rasulullah SAW kembali daripada peperangan Badar, kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa ma jihadul akbar? Qala jihadul qalbi au jihadun nafsi. Kami kembali daripada jihad kecil kepada jihad besar. Qalu, mereka berkata, para sahabat berkata, wa ma jihadul akbar? Apa dikatakan jihad yang besar, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, jihadul qalbi wa jihadun nafsi. Jihad hati ataupun jihad nafsu. Jihad hati apa tu jihad nafsu? Okey, ini jihad yang paling besar lah, susah nak buang. Apa lagi? Sad dengki, tomak haloba, kan? Lepas tu meninggi diri, sombong, takabur. Itu sifat-sifat mazmumah yang kita kena buang lah. Buang sikit, buang kan. Gitu. Macam mana nak buang sad? Kena lawan nafsu lah. Kena datang mengaji, ikut pengajian, kan? Berkawan dengan orang-orang soleh. Ini berkawan dengan orang-orang toleh, orang jahat. Jadi jahat lah dia. Kalau kita nak berubah jadi baik, kena berkawan dengan orang baik. Kerana dengan orang baik tadi, kan, sikit sebanyak dia akan mempengaruhi akan diri kita lah. Jadi. Baik, seterusnya manusia, nafsu manusia pula berperingkat-peringkat. Macam saya kata tadi lah. Seseorang yang mujahadah bersungguh akan mencapai taraf yang lebih tinggi dan ke taraf nafsu yang lebih besar, lebih baik. Nafsu yang jahat itu akan dapat dikenali dengan sifat-sifat mazmumah, mana keburukan yang akan terbit daripada diri seseorang. Sifat-sifat mazmumah itu seperti daki yang melekat di badan. Nampak? Sifat-sifat buruk tercela tu, hasad dengki, tomak haloba, sombong, ego, takabur, tak? Buruk sangka. Apa lagi? Banyak kan kadang orang buruk sangka. Apa tu? Cakap bohong. Okey? Pembongi, pemarah kan? Pemarah, pembongi, mulut celupa dan sebagainya. Okey, ini semua sifat-sifat mubah yang biasanya kadang melekat dalam hati seseorang. Dia macam daki lah. Daki kan. So macam mana nak buat? Kena sental. Kalau daki tu, kalau nak sental tu mestilah pakai yang kata brus dawai. Betul tak? Brus dawai. Piuk tu, itu tiang logam kan? Kena sental dengan piuk dawai. Kalau badan kita dengan kata brus dawai kan, habislah jalan bala kan? Kan? Piuk lah sesuai. Itu pun kadang susah juga. Silap-silap kan bocor lah. Bila dia punya daki tu, dia punya kerak hitam tu kan, dia dah melekat dengan kuali tu. Bila kita sental, kan, silap-silap kuali tu pun boleh bocor. Kalau tak betul cara dia lah. Kuali tu pun boleh bocor. Dia macam dia dah makan benda tu lah. Dia dah makan piuk tu.
Kenapa? Dah terlampau tebal, susah nak buang kan. Sebati laju tu. Macam tu. Sebenarnya tuan-tuan, ia akan bertambah jika tidak dibuang. Tak buang, dia akan bertambah. Itu sebabnya Rasulullah pernah bersabda, kan, apabila seorang manusia itu melakukan sesuatu kejahatan, maka timbullah satu titik hitam pada hatinya. Satu kejahatan kita buat, timbul satu titik hitam pada hati kita. Kerana hati kita ni macam kaca. Macam kaca kan. Jadi satu kesalahan, dosa, dia akan tumbuh hitam kat hati kita. Kalau kita tidak susuli selepas tu dengan bertaubat ataupun istighfar pada Allah, maka titik hitam tu akan kekal di situ. Buat lagi dosa lain, tambah lagi titik hitam. Buat lagi, tambah lagi. Akhirnya hitam legam. Bila hitam legam, maka cahaya petunjuk Allah pun susah nak masuk. Susah nak masuk. Sebenarnya tuan, untuk membuang sifat-sifat zumah itu tidaklah semudah untuk membuang daki. Dia memerlukan kesabaran yang tinggi dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, dalam beberapa perkara yang perlu ditempuh bagi melalui proses takhalli, kan, penyucian itu ada beberapa tahap dia. Pertama, mujahadatun nafsi. So macam mana kita nak mengosongkan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah? Yang pertama, mujahadatun nafsi. Yang kedua, keazaman yang kuat. Yang ketiga, kesanggupan menempuh ujian-ujian dan juga cubaan-cubaan dan juga cabaran-cabaran. Baik, yang pertama, mujahadah nafsi. Saya dah cakap tadi lah, latihan yang bersungguh-sungguh, kan, melawan hamparan nafsu. Didikan yang berterusan dan tunjuk ajar daripada guru. Kalau orang terikat tu dia ada guru dia kan, guru terikat. Jadi kena dengar cakap guru dia. Banyak orang kadang-kadang ambil ijazah terikat tapi lepas itu tak beramal. Sebaik-baiknya kalau kita ambil ijazah terikat, beramallah dengan ijazah itu. Lepas tu mesti ada bimbingan daripada guru terikat. Ini kan entah daripada mana terikat-terikat diambil kadang terikat-terikat yang tak ditiraf, tak berdaftar, susah juga. Kalau nak ambil terikat yang berdaftar, kan, yang diakui lah. Kalau dari 9 ni jawatan mufti, dia bahagian terikat kan. Tengoklah terikat-terikat yang dibenarkan, mana-mana terikat yang tak dibenarkan. Yang kedua, keazaman yang kuat. Dalam proses menundukkan nafsu, kita sering didatangi oleh sifat jemu dan dibisikkan oleh syaitan dengan berbagai-bagai alasan dan halangan. Apa tak? Dalam proses nak lawan nafsu tadi, kan, kadang-kadang ada gangguan. Mesti ada gangguan. Takkan senang nak lawan nafsu dah. Mana gangguannya tuan-tuan? Jin lah. Syaitan lah. Iblis, dia lah yang suka ganggu tu. Kita dah semangat ni lah, semangat. Nak datang awal ke surau, datang masjid, nak datang mengaji. Sampai tengah jalan kan, sakit perut pula. Baliklah. Balik rumah kan, dah habis dah mengaji kan, tak payah pergi. Mengaji tak pergi, ke surau tak pergi ngaji. Kan syaitan punya kerja, dah habis dah tu. Kan kau sampai sana kan, orang pun habis kita. Tak payah kau pergi dah. Kan. Ataupun syaitan kata, kau kan dah pandai. Kau kan dah pandai, apa nak pergi? Yang belajar ke surau tu semua belum pandai. Disebabkan kau ni dah pandai, syaitan kata, so tak payahlah pergi, duduklah rumah je. Ya juga kan. Saya pun rasa dah pandai juga kan. Macam tu lah. Nampak? Mana keazaman dia tak kuat. Kalau azam dia kuat, kan, walaupun dia rasa ilmu dia tu dah banyak, dia rasa belajar dah, tapi dia rasa macam ada kurang lagi. Kerana ilmu Ta'ala ni memang sangat luas, surah lagi dah bumi tak pernah habis pun. Kalau ilmu Allah Ta'ala ni kan, so walaupun saya rasa banyak ilmu dah, tapi aku rasa nak mantapkan ilmu lah, saya pergilah dengan Ustaz Camal. Kan, pergi dia datang, nampak mana keazaman dia kuat datang.
Oleh itu kekuatan jiwa dan keazaman yang kuat diperlukan demi untuk buat perubahan diri walaupun terpaksa menempuh penderitaan dan kesusahan. Nampak? So maknanya kalau nak jadi baik, kena usaha betul-betul. Kena berkawan dengan orang baik, orang-orang soleh. Kita berkawan dengan orang yang dogi-dogi, yang malas mengaji, yang menganggap dah pandai, tak perlu nak tunjuk ajar dan sebagainya. Jadi akhirnya kita boleh macam tu lah. Kita pun malih lah. Berkawan dengan malih, kita pun malih dia. Kan? Berkawan dengan suka lepak, kita pun suka lah melepak. Kan? Yang ketiga, kesanggupan menempuh ujian. Sifat-sifat tercela seperti bakhil, sombong, ujub. Apa mana ujub, tuan-tuan? Hairan diri. Ujub mana hairan diri, dan sebagainya akan menjadi sakit dan terseksa apabila ditimpa ujian. Kita perlu sedar hakikat ini dan sentiasa ingatkan diri kita agar sabar dan redha dengan ujian itu. Kita naklah ingat bahawa tujuan ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang timpa ke atas kita adalah dua maksudlah, dua tujuan. Kan? Kenapa Allah Taala menimpakan ujian pada kita? Pertama, nak hapus dosa. B, kasih sayang pada Allah dan peningkatan darjat di akhirat. So janganlah kita marah kalau Allah Taala menguji kita dengan apa sebarang ujian. Kena redalah. Janganlah kita marah pula kalau orang bonci dengan kita, orang kata kutuk kita, orang kata kita ni bangang, orang kata kita ni bodoh, kan, orang kata kita tak didik. Buat tak tahu lah. Kan, mungkin Allah Taala nak bagi ujian pada kita. Betul tak? Ataupun harta benda kita hilang, kan, kita balik kampung, kan, kita kunci rumah kita, balik daripada kampung tengok habis hilang, TV hilang, motor hilang, kan, tong gas hilang, duit hilang, komputer, laptop hilang rumah, semua hilang. Benda yang tak penting-penting tak hilang, benda yang penting-penting macam gadget-gadget elektronik kan, itu menjadi sasaran pencuri tu. Itu menjadi sasaran pencuri. Kalau pencuri lah menjadi masuk dalam rumah, itulah benda-benda berharga yang ni ambil. Biasanya handset, komputer riba, TV, alat elektronik biasa mudahlah disapu di pencuri penyamun lah. Barang-barang kemas, betul tak? Barang kemas, duit tunai lah. Itu lagi duit tunai. Kalau ada kita suka simpan duit tunai dalam rumah, sekali pencuri lagi datang habis sapu lah. Tapi kadang ada juga orang kan, kita mengamal sesuatu ilmu, kadang-kadang ilmu pendinding ke ilmu kata kan, waja'alna min baini sadda wa min khalfi sadda, dah pencuri tak boleh keluar pula. Ada dengan pencuri tak boleh keluar. Tidur di rumah tu. Kan? Ataupun dia tak jumpa jalan keluar dia kan. Dia dah masuk rumah kita, lepas tu dia tak jumpa lepas. Tak jumpa jalan keluar dia. Kita pun ambil tangkap lah. Panggil polis tangkap kan. Nasib lah kau tak. Masuk rumah orang tak lepas keluar. Tapi ada juga lepas keluar dia, habis semua sapu Ramang kemas kan, TV apa tak habis semua sapu. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pencuri tadi kalau tertangkap, itu pun ujian pada dia tu. Bukan ujian pada kita, ujian pada dia. Kenapa? Kerana dia tak lepas keluar daripada rumah kita. Dia nak masuk rumah kita, nak cek keluar, tak lepas. Dia mati kutu pula, silakan mati kutu, mamai kan, mamai gitu. Ada yang saya tak pasti kat mana, tapi lah FB lah, kan, dia masuk rumah orang tu, lepas tu dia mungkin dia cari jalan keluar tak lepas kan, lepas tu dia tidur tersofa, dia tertidur tersofa. Jadi tuan rumah balik kan, tengok ada orang tidur, siapa ni? Rupa pencuri. Yang kek pencuri tu buat keluar, masih tidur lagi pencuri tu. Ayo, nasib betul lah kau pencuri. Nasib tak baik. Jadi sememangnya peringkat ini hati masih memberontak, resah dan gelisah. Resah dan gelisah. Tapi apa kalau macam tu, tak apa nak baca tu. Kalau kita nak keluar dari rumah kita,
Apa agak itu tuan baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindunglah mak kita. Mudah-mudahan kalau pencuri masuk pun tak lepas hari keluar. Macam tu. Mana ujian juga pada dia tu pencuri tu. Kalau dah macam tu kena tangkap, tak sedar juga dia pergi mencuri tu, tak dapat cakap. Seterusnya sememangnya peringkat ini hati masih memberontak tadi kan. Mana ada 3 tahap takhalli. 3 tahap yang perlu tempuh untuk kita menyucikan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah. Pertama tadi mujahadatun nafsi. Yang kedua keazaman yang kuat. Bukan keazaman yang lemah. Yang ketiga kesanggupan menempuh ujian. Apa saja ujian yang timpa kita sabar dan redha. Sabar dan redha. Setiap ujian tu adalah hikmah dia. Ujian COVID-19 ada tak hikmah itu kan? Ada kan? Imam kat rumah semayang gaya kat rumah. Macam-macam gagam tu kan, semayang gaya kat rumah. Kan? Dia punya tungkek tu macam-macam. Ada yang peti ais tu jadikan dia punya mimbar. Peti ais peti apa? Mesin basuh tu dijadikan macam meja lah. Macam tu. Ada podang lah, adalah penyapu lah jadi tungkek, macam-macam benda jadi tungkek. Kayu golf pun, senapam pun jadi. Tu kan. Tu pengalaman lah tu. Pengalaman. Sebaik yang dongar tu anak-anak je. Bukan orang luar kan. Kalau luar dongar habis kena bola. Betul tak? Mana kita dapat melatih diri kita lah. Sebelum ni kan, berapa tahun lah tuan-tuan hidup. Sejak daripada kecil sampai ketua ni dia anak cucu tu, tak pernah dia jadi imam, jadi baca khutbah. Tak pernah jadi imam baca khutbah. Biasa Imam Zali je naik khutbah. Tiba-tiba PKP ni tuan-tuan berkena baca khutbah. Jadi imam khutbah. Tahu tak? Tunggang terbalik tu. Tersasul. Sebaik yang dengar tu anak bini je. Anak cucu kan. Tu pengalaman itu kan. Pengalaman. Nampak tak? Kelebihan Allah Ta'ala. Tu teringat tu sampai ke bila tu. Selama daripada kecil tu kan, tak pernah jumpa ni kes COVID ni. Dan sampai kita tak boleh bergerak ke mana-mana. Sejak daripada kecil tak pernah jumpa kes ni. Ni yang kes yang tempoh sampai kita pun tak boleh nak keluar mana-mana. Berkurunglah bilik. Anak pula apa je, kejap makan. Kejap mari, kejap makan. Sampaikan dia punya saiz baju tu, baju sekolah tu dah tak muat dah. Kalau pakai pun ketat. Ketat lah, seluar baju semua dah ketat. Sebab apa, duduk rumah je makan je. Makan betul. Nak keluar tak boleh, nak main tak boleh. Kalau main pun dalam rumah je lah. Terbatas dalam rumah main. Macam tu. Bukannya boleh berlari ke sana, boleh berlari ke sini. Kalau rumah besar bolehlah berlari-berlari. Ini rumah kecil, nak berlari apa? Kan? Maksudnya tuan-tuan, sememangnya di peringkat ini hati masih memberontak, resah dan gelisah. Pada waktu itu perlulah kita sentiasa melazimkan diri kita dengan zikrullah. Ingatkan Allah dan mohon kepadanya agar kita beroleh kekuatan dan hidayah dalam menempuh lautan nafsu yang maha dahsyat ini. Kemudian banyakkan bertafakur, dia kata. Tafakur ni maknanya memikirkan kejadian alam. Bertafakur mengenang kebesaran Allah agar timbul rasa takut kita terhadap neraka Allah, rindu kepada syurga Allah dan mengharap agar dilimpahi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So banyakkan lagi beribadah agar dapat mendisiplinkan diri dan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dikatakan sebagai takhalli tadi. Mana tahap-tahap untuk takhalli, mengosongkan jiwa kita daripada sifat-sifat lemah. Lepas tu tahalli, tahalam, lam ada tasydid tu lam ya. Lam ya tadi titik. Tahalli. Kalau tadi takhalli ada kha, takha.
Ni taha. Taha kan? Ha. Tadi huruf apa? Tadi huruf ha. Tadi huruf kha. Dengan cerita macam cerita Piramli sudahlah. Titiknya di atas, dia ada tanah kan? Dia ada tanah, dia ada mata. Lepas tu matanya di atas. Kata huruf apa tu? Huruf apa tu? Kan? Huruf kha kan? Oh, jin mata buta lah cikgu kan? Cikgu Ros kan? Jin mata buta lah. Selama dia jawab jin mata buta. Baik. Kemudian tahalli ha pula. Dia tak ada mata, dia ada tanah. Lepas tu dia ada ekor. Kena ekor ha. Huruf ha. Dia tak ada mata, dia ada tanah, dia ada ekor. Huruf apa tu? Bukan jin mata buta. Jin mata buta tadi. Jin mata buta lah pergi jawab. Lepas tu yang ada titik tu jin pakai tuncit. Sesudah jawab jin pakai tuncit. Baik, tahalli. Hali artinya menghiasi. Sesudah kita membuang dan mengosongkan hati kita daripada sifat-sifat yang terkeji, kita terus menghiasi dan memenuhi hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah, iaitu sifat-sifat terpuji pula. Jadi kalau sifat yang buruk ni kita dah buang, masukkan sifat baik dalam jiwa kita, dalam hati kita. Contohnya seperti tawaduk, merendah diri, ikhlas, pemurah, jujur, syukur, zuhud. Kan? Zuhud pada Allah. Jadi cara untuk menghiasi hati, ialah sama seperti proses takhalli juga. Jadi macam mana? Dia pun ada tahap juga. Macam mana kita takhalli tadi, mengosongkan jiwa pun ada tahap, 3 tahap kan? Mujahatun nafsi, keazaman yang kuat, kesanggupan pujian. So begitu juga dengan tahalli ni pun ada juga 3 juga proses dia. Cuma dia tak nyatakan situlah. Cuma dia cakap cara menghiasi hati itu sama seperti proses tahalli, iaitu memerlukan latihan jiwa, keazaman yang kuat, kekuatan jiwa yang ketal. Nampak? Sanggup menempuh ujian. Cuma dalam proses ini hati kita dilatih dengan sifat-sifat kebaikan seperti pemurah, lawannya bakhil. Ego yang perlu dilatih dengan tawaduk. Penyakit cinta kepada dunia kita latih dengan zuhud. Cinta kepada dunia latihkan dengan sifat zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud maksudnya mengambil kan sesuatu berdasarkan kepada hajat sahaja. Mana-mana kita banyak buang. Buang. Kita ambil keperluan kita untuk hajat kita je. Yang lebih-lebih itu kita sedekah orang lain. Yang ketiga tajalli. Ni jim ni. Tadi jim. Tadi ha. Jim pula tajim lam alif, tajim lam sabdu lam ya. Berarti tidak ada titik. Tajalli. Jadi hasil daripada mujahadah dalam proses tahalli dan tahalli, kita akan boleh pula tajalli, iaitu suatu perasaan yang datang sendiri, anugerah pada Allah. Nampak? Jadi tajalli ni anugerah Allah. Kalau takhalli dengan tahalli ni kita usaha untuk mendapatkan benda tu. Usaha pada kita. Mana kita nak buang dan kita masuk benda baik. Tajalli Allah Taala bagi pula kita. Hasil daripada kita dah lalui proses 2 tadi telah berjaya. Faham kan? Hasil pada mujahadah proses takhalli dan tahalli, kita akan memperoleh tajalli. Apa dia katakan tajalli? Satu perasaan yang datang sendiri, anugerah pada Allah. Itu rasa kemenistaan iman. Nampak? Rasa kemenistaan iman yang menjadi harapan setiap mukmin yang menjalani kehidupan di atas muka bumi. Hati seakan-akan celik. Itu yang mata hati dicelik tu. Walaupun mata buta tapi hati celik. Kita yang nak ni, kita mata hati celik. Yang dikatakan basirah. Basirah ni kan istilah untuk mata hati. Kalau basar untuk mata yang zahir. Mata zahir basar. Penglihatan menggunakan basar kan. Sedangkan basirah ni dalam hati kita.
Jadi hati seakan-akan celik, hidup nampak dan terasa dengan kebesaran Allah. Ingatan dan rindu hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah perbincangan kita pada malam ini. Maknanya 3 cara mendapatkan iman: takhalli, tahalli dan tajalli. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi cara menyerah iman. Wallahu a'lam bissawab. Saya buka pertanyaan kalau ada soalan, ada tak? Betul ya jam tu? Saya tengok jam tu ha. Cepat. Apa? Boleh tu. Betul. Boleh tu. Isyak 8.41. 41. Isyak 8.41. Semua ni kita lewat 9 minit lah. Okey, Hafiz, tak ada soalan Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sariqa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyani fataya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma fakina fidin, Allahumma fakina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fadhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabarallahu minkum. Allah. Boleh tekan finish, tekan finish. Tekan finish ya.